Arjuna Danial menarik nafas yang dalam sambil memandang pagar berkarat di hadapannya. Sudah lebih 15 tahun dia tidak menjejakkan kaki di tanah milik pusakanya ini. Pada usia 42 tahun, hartawan korporat ini telah menjadi salah seorang usahawan paling disegani di Lembah Klang. Namun, rumah kampung yang sederhana di pinggir Kuala Lumpur ini melambangkan semua yang ingin dia lupakan, zaman kanak-kanaknya yang penuh kesusahan. Kini, dia berhasrat menjual tanah ini untuk proyek pembangunan mega yang dijangka melipat gandakan kekayaannya. Seorang wanita muncul di pintu, jelas ketakutan, coba menyembunyikan seorang kanak-kanak di belakangnya. Arjuna memerhatikan kain lusuh pada baju kurung moden berwarna merah jambu yang dipakai wanita itu, dan cara protektifnya mendukung anak kecil sambil seorang kanak-kanak perempuan memegang erat hujung kainnya yang kotor. Kepanikan terpancar jelas di mata coklat wanita itu apabila menyadari mereka telah dikesan. "Tolong tuan, saya boleh jelaskan," kata wanita itu dengan suara menggigil. "Bagaimana kamu semua boleh berada di sini?" tanya Arjuna. Coba menenangkan diri sambil menilai keadaan rumah yang sepatutnya kosong. Wanita itu menunduk, memeluk erat kanak-kanak di pangkuannya. "Saya Ratna. Rumah ini nampak macam dah lama ditinggalkan. Kami tiada tempat lain nak pergi." Arjuna melihat ke belakang wanita itu. Ruang tamu yang dahulunya diselubungi habuk dan sarang labah-labah kini menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ada kain-kain yang disidai pada tali yang diikat sesuka hati. Peralatan dapur ringkas tersusun di atas meja lama, dan tilam nipis terhampar di lantai. Tercium bau masakan kampung yang sederhana dari dapur. "Sudah berapa lama kamu tinggal di sini?" soal Arjuna, masih memproses situasi. 3 bulan, jawab Ratna, suaranya hampir berbisik. Anak lelaki dalam dukungan Ratna berusia sekitar 3 tahun, berambut gelap dan bermata besar yang memandang Arjuna penuh ingin tahu. Kanak-kanak perempuan itu kelihatan berusia 6 tahun, terus bersembunyi di sebalik kakaknya, mengintip dengan penuh syak wasangka. "Dengar, saya faham kamu perlukan tempat berlindung, tapi tanah ini akan dijual," kata Arjuna. "Coba bersikap tegas tetapi tidak kejam. Kamu tak boleh tinggal di sini." Ratna menutup matanya seketika, seolah mengumpul kekuatan. "Tuan pemiliknya kan? Saya selalu tahu satu hari nanti akan ada orang datang. Cuma saya tak sangka akan secepat ini." "Bagaimana kamu tahu?" "Jiran-jiran kampung yang cerita. Katanya rumah ini milik keluarga orang kaya dari selatan yang dah lama merantau." Arjuna terasa sesak di dada. Memang benar, dia melarikan diri dari kampung halaman ini sejauh yang dia mampu. Kenangan masa kecil yang susah, ibunya berjuang sendirian membesarkannya selepas ayahnya pergi. Kelaparan dan kesejukan di rumah yang sama ini adalah perkara yang dia lebih rela kubur. "Ya, sekarang saya dah kembali," katanya, lebih dingin dari yang dia maksudkan. Ratna melangkah maju, masih mendukung anak itu. "Tuan, saya tahu kami tak ada hak apa-apa. Tapi bolehkah Tuan beri kami masa seminggu? Hanya seminggu untuk saya cari tempat lain." "Seminggu?" Arjuna teragak-agak. Dia terdesak untuk memuktamadkan urusan jualan. Tetapi ada sesuatu dalam tekad putus asa wanita itu yang membuatnya terhenti. "Tolong, saya janji kami akan pergi tanpa menimbulkan sebarang masalah. Cuma sekarang saya tak ada tempat nak bawa mereka." Arjuna memerhatikan 2 orang anak itu. Budak lelaki itu sudah selesa dalam pelukan Ratna dan kini memerhatinya dengan penuh minat. Kanak-kanak perempuan itu kekal pemalu. Mereka kelihatan dijaga rapi walaupun pakaiannya ringkas dan ditampal. "Mereka anak-anak siapa?" tanya Arjuna. "Mereka adik-adik saya," jawab Ratna dengan campuran bangga dan sedih dalam suaranya. "Saya jaga mereka sejak ibu bapa kami tiada, sejak kami sebatang kara." Arjuna merasakan sesuatu bergelora di perutnya. Ada sesuatu dalam situasi ini yang membangkitkan kenangan yang dia coba simpan kemas. "Baiklah," katanya akhirnya, "seminggu. Tapi selepas itu kamu semua mesti pergi." Kelegaan terpancar jelas di wajah Ratna, menyentuh hati Arjuna. "Terima kasih banyak Tuan. Tuan takkan menyesal. Nama saya Arjuna Danial." "Terima kasih, Tuan Arjuna." Arjuna menjeling kali terakhir ke rumah itu, dan 3 figura di pintu sebelum beredar. Sambil berjalan ke keretanya, bayangan Ratna menggendong anak-anak itu, seolah mereka adalah harta paling berharga di dunia, tidak dapat dia hilangkan dari pikiran. Dalam perjalanan pulang ke ibu kota, Arjuna menelepon peguamnya. "Encik Salim, saya perlukan penangguhan jualan hartanah di Hulu Langat selama seminggu. Ada masalah sedikit, Encik Salim." "Arjuna, pembeli sudah tidak sabar untuk memuktamadkan perjanjian. Hanya beberapa urusan perlu saya selesaikan dahulu. Seminggu takkan buat perbezaan." Namun, semasa mengatakannya Arjuna tahu dia sedang menipu diri sendiri.
Sesuatu telah berubah petang itu, dan dia tidak dapat definisikan apa sebenarnya. Para penonton yang budiman, jika Anda suka cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, dan yang paling penting, subscribe channel kami. Ini sangat membantu kami yang baru bermula. Sekarang kita teruskan. 2 hari kemudian, Arjuna mendapati dirinya memandu semula ke Hulu Langat tanpa sebab khusus. Dia memberitahu dirinya bahwa dia perlu memeriksa sama ada keluarga itu mematuhi janji. Tetapi jauh di sudut hatinya, dia tahu ada sesuatu yang lebih. Rumah itu mempunyai daya tarikan yang aneh padanya, seolah magnet yang menariknya kembali ke masa lalu yang sangat dia elak. Apabila tiba, dia menemui Ratna sedang menjemur pakaian di ampaian sementara di halaman. Dia memakai baju kurung merah jambu yang sama, tetapi kini kelihatan bersih dan diseterika kemas. Kanak-kanak bermain di dekatnya dengan mainan terpakai, kereta tin dan patung kain yang dijahit tangan. "Tuan Arjuna," seru Ratna, jelas terkejut. "Ada apa?" "Tak ada apa, saya datang tengok keadaan kamu semua aja." Sebenarnya, dia mahu memahami bagaimana wanita itu telah mengubah rumah lama itu menjadi sebuah kediaman yang hangat. Walaupun dengan sumber terhad, segalanya tersusun kemas dan bersih. Ada bunga liar dalam tin terpakai yang dijadikan pasu dan tingkap terbuka membiarkan cahaya matahari masuk. "Jemput masuk? Saya baru buat kopi," pelawar Ratna. Arjuna teragak-agak tetapi akhirnya bersetuju. Di dalam rumah itu, ia langsung tidak dapat dikenali. Ratna telah membaiki perabot lama di stor, memasang langsir dari kain perca di tingkap, dan malah mencipta sudut belajar kecil untuk kanak-kanak perempuan itu dengan buku-buku disusun di atas meja kayu jati. "Dari mana kamu dapat buku-buku ini?" soal Arjuna, mengenali beberapa tajuk. "Ada dalam peti di loteng," jawab Ratna sambil menuang kopi ke dalam cawan yang sudah sedikit retak. "Mesti dari masa orang pernah tinggal di sini. Sinta suka sangat membaca, jadi saya rasa tak salah kalau dia baca." Arjuna mengambil salah satu buku. Ia adalah buku Laskar Pelangi yang dihadiahkan kepadanya semasa hari lahir 8 tahun. Ibunya telah menyimpan duit berbulan-bulan untuk membelinya. Di muka surat pertama, masih ada tulisan tangannya semasa kecil. "Arjuna Danial, kelas 2. Buku ini milik saya," gumamnya lebih kepada dirinya sendiri. "Maaf tuan," Ratna kelihatan bimbang. "Saya tak tahu, Sinta bawa." Kanak-kanak perempuan itu muncul malu-malu, masih curiga pada Arjuna. "Sinta, buku-buku ini milik Tuan Arjuna masa dia kecil dulu. Kamu kena pulangkan." "Tak payah," kata Arjuna cepat. "Dia boleh simpan." Mata Sinta bersinar. "Betul boleh, Tuan. Tentu sahaja. Dan panggil saya Arjuna." Ratna tersenyum buat kali pertama sejak Arjuna mengenalinya. "Sinta sedang belajar membaca sendiri. Saya ajar dia sedaya upaya saya." "Dan kamu tak sekolah?" "Saya sekolah sampai tingkatan 2. Selepas ibu bapa saya meninggal, saya kena kerja untuk jaga adik-adik." Arjuna memerhatikan Ratna semasa dia bercakap. Ada maruah dalam sikapnya yang berbeza dengan kesederhanaan pakaiannya. Dia tidak meminta simpati, hanya menjelaskan fakta. "Dan sekarang kamu buat apa?" "Menjahit. Malam hari bila mereka tidur, saya jahit baju untuk butik di Pekan. Tak banyak, tapi cukup untuk keperluan asas." Arjuna melihat mesin jahit lama di sudut ruang tamu, dikelilingi kain dan benang yang tersusun kemas dalam kotak kasut. "Itu banyak kerja untuk seorang," komennya. "Kami boleh uruskan," jawab Ratna ringkas. "Kami sentiasa boleh uruskan." Kanak-kanak lelaki yang diperkenalkan Ratna sebagai Rizky mendekati Arjuna dengan ingin tahu. Tanpa gentar, dia menghulurkan kereta tin kepada lelaki itu. "Abang, main dengan saya." Arjuna melihat mainan kasar itu, kemudian ke mata budak lelaki yang penuh kepercayaan itu. Sudah bertahun-tahun tiada kanak-kanak mendekatinya begitu semula jadi. Dalam kehidupannya sebagai eksekutif, dia hampir tidak pernah berinteraksi dengan keluarga. "Saya tak pandai main," katanya. "Senang je," kata Rizky, duduk di lantai dan menggerakkan keretanya. Brum-brum. Hampir tanpa sadar, Arjuna mendapati dirinya duduk di lantai papan ruang tamu menolak kereta tin bersama budak lelaki berusia 3 tahun itu. Ratna memerhatikan mereka dari dapur dengan senyuman tipis. "Berapa umur kamu orang?" tanya Arjuna kepada Sinta yang sudah mendekat perlahan-lahan. "Saya 7 tahun, Rizky 3 tahun, dan Kak Ratna 27 tahun. Tapi nampak macam lagi tua sebab penat," jawab gadis itu dengan kejujuran tipikal kanak-kanak. Ratna sedikit tersipu. "Sinta, betul ke?" desak gadis itu. "Kakak berjaga sepanjang malam menjahit." Arjuna melihat Ratna dengan lebih perhatian. Kini setelah Sinta menyebutnya, dia perasan lingkaran hitam nipis di bawah matanya, tangan yang kasar kerana kerja.
Cara dia bergerak seolah memikul beban, tak nampak di bahunya. Kamu orang makan cukup? Soalnya tanpa berpikir. Sudah tentu, jawab Ratna sedikit defensif. Saya jaga mereka dengan baik. Bukan itu maksud saya. Kami tak perlukan sedekah, Tuan Arjuna. Kami hanya perlukan atap sementara. Jawaban itu mengejutkannya. Malah, ia mengejutkannya secara positif. Dalam dunia perniagaannya, dia terbiasa dengan orang yang sentiasa inginkan sesuatu daripadanya. Ratna berbeza. Maaf, saya tak berniat menghina. Tak menyinggung, dia melembutkan nadanya. Cuma saya belajar bahwa seseorang perlu menjaga marwah diri kan? Apa jua keadaannya? Rizky menarik hujung seluar Arjuna. Pak Arjuna, esok datang lagi. Pertanyaan itu mengejutkan Arjuna. Tiada siapa memanggilnya Pak. Sejak bertahun-tahun. Saya tak tahu. Mungkin saya nak Pak datang lagi, kata Rizky dengan ketulusan kanak-kanak yang mempesonakan. Arjuna merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Kehangatan yang tidak pernah dia rasa sejak lama. Apabila meninggalkan rumah petang itu, dia membawa serta gambaran Ratna melambai di pintu dengan dua kanak-kanak di sisinya. Dan buat kali pertama dalam beberapa tahun, dia mendapati dirinya menantikan hari esok. Keesokan paginya, Arjuna membatalkan dua mesyuarat dan memandu semula ke Hulu Langat. Kali ini dia membawa beberapa mainan yang dibeli di kedai dalam perjalanan. Bukan mahal sangat. Hanya beberapa buku mewarna dan pensil warna untuk Sinta dan sebuah lori mainan untuk Rizky. Apabila Ratna membuka pintu dan melihat hadiah-hadiah itu, ekspresinya menjadi tertutup. Pak Arjuna, saya dah kata ini bukan sedekah. Dia memotong. Ini ucapan terima kasih kerana menjaga rumah dengan baik. Itu adalah satu pembohongan. Tetapi ia adalah pembohongan yang baik yang membolehkan Ratna menerimanya tanpa melukai harga dirinya. Kanak-kanak mesti suka sangat. Katanya akhirnya sambil tersenyum. Dan memang mereka suka. Sinta memeluk buku-buku itu seolah-olah ia harta karun dan Rizky terus bermain dengan lori mainannya menghasilkan bunyi enjin yang bergema di seluruh rumah. Pak tak payah buat macam ni, kata Ratna perlahan semasa mereka memerhatikan kanak-kanak bermain. Saya mahu melakukannya, jawab Arjuna, dan dia sedar dia ikhlas. Mereka duduk di anjung rumah memerhatikan Sinta mengajar Rizky melukis dengan pensil warna baru. Matahari petang menciptakan cahaya keemasan yang menjadikan segalanya kelihatan lebih damai. Boleh saya tanya sesuatu? Kata Arjuna selepas beberapa saat sunyi. Kenapa di sini? Kenapa kamu orang pilih rumah ni? Ratna diam seketika, seolah membuat keputusan sejauh mana yang perlu diceritakan. Ada seorang ibu di kampung cerita pasal rumah ni. Dia kata rumah ni dah lama kosong, tapi dulu tempat di mana perkara baik berlaku, yang pemiliknya bantu sesiapa yang memerlukan. Arjuna terasa sesak di dada. Ibunya memang begitu. Walaupun dengan sedikit, beliau selalu berkongsi dengan yang lebih memerlukan. Ibu itu kata, mungkin di sini akan jadi tempat yang selamat untuk sesiapa yang dalam kesusahan. Lagi Ratna. Dan saya sangat perlukan keselamatan. Keselamatan dari apa? Ratna teragak-agak sambil memandang kanak-kanak bermain. Dari keluarga saya. Mereka nak paksa saya kahwin dengan lelaki yang saya tak kenal untuk lunaskan hutang. Bila saya tolak dan kata nak bawa anak-anak sekali, mereka kata lebih baik saya betul-betul hilang. Kesejukan dalam suaranya semasa menceritakan hal itu mengejutkan Arjuna. Jadi kamu orang lari ya? Bersama mereka. Mereka satu-satunya keluarga yang saya ada sekarang. Dan lelaki yang akan kahwinkan kamu tuh, dia cari kamu orang. Saya tak tahu, harap-harap tak. Harap dia dah jumpa orang lain untuk selesaikan masalah dia. Arjuna memerhatikan Ratna yang sedang memerhatikan kanak-kanak. Ada sesuatu yang ganas dan protektif dalam pandangannya, seperti seorang ibu mempertahankan anak-anaknya. Kamu tak menyesal tinggalkan semua? Menyesal apa? Melindungi dua anak yang tak bersalah. Menolak dijual macam barang dagangan? Takkan pernah. Keyakinan dalam suaranya mengagumkan Arjuna. Dia kenal ramai eksekutif yang tidak mempunyai separuh kekuatan yang dia lihat pada wanita muda ini. Bagaimana kalau saya carikan kerja yang lebih baik untuk kamu? Sesuatu di bandar. Ratna memandangnya dengan curiga. Kenapa? Tuan langsung tak kenal saya. Sebab saya rasa ibu saya akan buat perkara yang sama. Jawaban itu nampaknya memuaskan Ratna. Ibu Tuan yang tinggal di sini ya, beliau meninggal 5 tahun lepas. Beliau orang yang sangat baik. Dan kenapa kamu tak pernah kembali ke sini? Soalan itu terus terang tanpa berbasa-basi. Arjuna menghargai kejujurannya. Sebab tempat ini mengingatkan saya pada perkara yang saya nak lupakan. Kemiskinan, kesusahan, perasaan tak ada kawalan ke atas hidup sendiri. Dan sekarang Arjuna tengok sekeliling. Rumah ni terasa berbeza dengan kehidupan di dalamnya.
Kanak-kanak ketawa. Ratna bersenandung sambil melipat pakaian. Bau masakan kampung dari dapur. Sekarang saya tak tahu, rasa dia lain. Malam itu, Arjuna meninggalkan rumah dengan lebih banyak persoalan daripada jawaban. Keesokan harinya, alih-alih ke pejabat, dia kembali ke Hulu Langat. Begitu juga keesokan harinya. Tanpa disedari, dia telah mencipta rutin. Seminggu yang dia berikan kepada Ratna hampir tamat. Tetapi Arjuna tidak dapat membayangkan menghalau keluarga itu. Setiap hari yang berlalu, dia semakin terlibat dengan cerita mereka, perjuangan harian mereka, cara mereka menjaga sesama sendiri. Pada hari kelima, dia menerima panggilan telepon yang mengubah segalanya. Pak Arjuna, ini saya Ratna, telepon dari telepon awam di kampung. Saya perlukan cakap dengan Tuan. Ini mendesak. Arjuna terasa perutnya mengencang. Ada apa? Dia dah jumpa saya. Lelaki yang keluarga saya nak saya kahwin tu ada di kampung nih, bertanya pasal kami. Arjuna tidak teragak-agak, terus berada di dalam rumah. Kunci semua pintu. Saya ke sana sekarang. Buat kali pertama sejak mengenali Ratna, Arjuna memandu melebihi had laju. Apabila tiba di rumah, dia menemui 3 figura berkumpul di ruang tamu, jelas ketakutan. Ratna mendukung Rizki di ribanya, manakala Sinta memegang erat kain kurungnya. Dia datang tadi, kata Ratna. Sebaik sahaja Arjuna masuk, dia ketuk pintu, teriak panggil nama saya, kata saya akan balik sama ada saya suka atau tidak. Bagaimana dia tahu kamu orang di sini? Pasti ada jiran yang cerita, nama pun kampung kan? Berita cepat tersebar. Arjuna merasakan kemarahan yang tidak pernah dia rasa sejak bertahun-tahun. Pikiran bahwa seseorang mengancam keluarga ini membangkitkan naluri primitif yang tidak dia sedar dia miliki. Dia masih di Pekan. Nampak macam masih. Dia kata akan balik dengan abang-abang saya, yang mereka suruh dia bawa kami. Abang kamu? Abang kandung kamu yang lebih tua? Ya, mereka sokong perkahwinan ni sebab akan dapat duit. Arjuna mengetap penumbuk. Bagaimana mungkin sebuah keluarga menjual adik-beradik mereka sendiri? Baiklah, dia tak boleh paksa kamu buat apa-apa. Kamu dah dewasa, kamu ada hak untuk memilih. Tuan tak faham ke? Kata Ratna dengan air mata di matanya. Di kampung saya, di kawasan saya, bila keluarga dah putuskan sesuatu, tak banyak yang boleh dibuat. Apatah lagi sebagai perempuan. Jadi, apa yang kamu nak buat? Saya tak tahu. Kalau kami lari dari sini, kami tak ada destinasi. Kalau kami kekal di sini, dia akan terus memaksa dan saya takut apa yang dia boleh buat pada anak-anak. Arjuna melihat Rizki dan Sinta yang tidak sepenuhnya faham apa yang berlaku, tetapi merasai ketakutan di udara. Kamu orang akan tetap di sini, katanya, membuat keputusan. Saya akan selesaikan ini. Bagaimana? Serahkan pada saya. Ratna menatap matanya dan pasti melihat sesuatu yang menenangkannya kerana dia mengangguk. Terima kasih. Arjuna bermalam di rumah itu, tidur di sofa untuk memastikan keluarga itu selamat. Pagi harinya, dia berbincang serius dengan peguamnya. Encik Salim, saya perlukan Encik terangkan hak seorang perempuan dalam situasi kahwin paksa. Kahwin paksa, Arjuna, itu jenayah. Undang-undang menjamin. Saya tahu itu jenayah, tapi terangkan bagaimana kita lindungi seseorang yang sedang ditekan oleh keluarganya sendiri. Selepas perbualan dengan peguam, Arjuna pergi ke Pekan Hulu Langat untuk mencari lelaki yang mengancam Ratna. Tidak sukar menemukannya. Di pekan kecil, orang asing menarik perhatian. Rahmat adalah lelaki berusia sekitar 50 kropaan, pendek dan tegap dengan riak muka orang yang biasa mendapatkan sesuatu dengan ugutan. Arjuna menemuinya di kedai kopi utama Pekan, bercakap lantang tentang haknya ke atas Ratna. Awak Rahmat? Tanya Arjuna sambil mendekati meja. Siapa yang nak tahu? Nama saya Arjuna Danial. Saya perlukan cakap dengan awak pasal Ratna. Mata Rahmat bersinar penuh minat. Oh, jadi awak tahu di mana dia? Bagus, bawa saya ke sana. Saya akan ambil dia. Duduk, kata Arjuna dengan nada yang tidak menerima bantahan. Ada sesuatu dalam sikap Arjuna, cara dia berpakaian dan bercakap, yang membuat Rahmat patuh secara naluriah. Dengar baik-baik apa yang saya nak cakap, lanjut Arjuna. Ratna tak akan kahwin dengan awak. Dia tak mahu. Dan di Malaysia, kahwin paksa adalah jenayah. Kalau awak terus kejar dia, saya akan panggil polis. Polis? Rahmat ketawa pahit. Saya akan kata saya cari calon istri saya yang keluarganya berhutang pada saya. Saya akan kata awak ugut seorang perempuan dan 2 anak. Itu boleh masuk penjara. Dan siapa awak untuk menyibuk hal ni? Arjuna mengeluarkan kad nama dari poketnya dan meletakkannya di atas meja. Itu adalah kad namanya dengan nama syarikat dan semua gelarnya. Rahmat membaca kad itu dan riak mukanya berubah sepenuhnya. Awak pemilik PT Danial Holdings antara perniagaan lain ya?
Nama Arjuna dikenali di seluruh kawasan. Rahmat menelan air liur. Maaf Pak Arjuna, saya tak tahu awak terlibat. Nah, sekarang awak tahu. Ratna dalam perlindungan saya. Kalau awak atau sesiapa dari keluarganya dekati dia lagi, awak kena berurusan dengan saya. Faham? Rahmat mengangguk pantas. Tapi macam mana dengan duit yang keluarganya hutang pada saya? Berapa? 50.000. Arjuna mengeluarkan buku cek dari poketnya dan menulis cek dengan serta-merta. Ini, sekarang awak tak ada hubungan lagi dengan Ratna, tapi tanda tangan di sini. Arjuna meletakkan dokumen yang disediakan peguamnya di atas meja yang menyatakan Rahmat melepaskan semua tuntutan ke atas Ratna. Tanda tangan dan berambus, jangan pernah kembali. Rahmat menandatangani tanpa bantahan. Apabila Arjuna kembali ke rumah dan menceritakan apa yang berlaku kepada Ratna, dia menangis, bukan kerana sedih, tetapi kerana lega. Bagaimana saya nak berterima kasih untuk semua ni? Tanyanya disela tangis. Kamu tak perlu berterima kasih. Tinggal sahaja selama mana kamu orang mahu. Para penonton yang budiman, jika Anda suka cerita ini, jangan lupa tinggalkan like dan yang paling penting subscribe channel kami. Ini sangat membantu kami yang baru bermula. Sekarang kita teruskan. Hari-hari berikutnya berbeza. Tanpa ancaman Rahmat, Ratna menjadi lebih rileks dengan cara yang tidak pernah Arjuna lihat sebelum ini. Dia lebih banyak tersenyum, bermain dengan kanak-kanak, bersenandung sambil memasak. Rumah itu bertukar menjadi rumah yang sebenar. Arjuna mendapati dirinya melawat setiap hari. Pagi sebelum ke pejabat di Lembah Klang, dia singgah untuk bersarapan bersama keluarga. Petang semasa pulang dia singgah lagi untuk makan malam. Tanpa disedari, rutinnya telah berubah sepenuhnya. Pak tak ada keluarga sendiri ke? Soal Ratna suatu petang semasa mereka memerhatikan kanak-kanak bermain di halaman. Tak, saya tak pernah kahwin, tak pernah jumpa orang yang betul, jawab Arjuna. Kenapa tak? Arjuna memikirkan jawabannya. Saya rasa, saya selalu fikir cinta itu satu kemewahan. Yang saya kena bina kehidupan keuangan dulu baru fikir pasal hubungan. Dan sekarang saya sedar mungkin saya salah fikir sepanjang hidup saya. Ratna tersenyum. Hidup memang macam tu kan, kita rancang satu perkara, dia pula berkeras jadi perkara lain. Betul. Mereka terdiam memerhatikan Rizky cuba mengajar Sinta bermain bola sepak dengan bola dari sarung kaki terpakai. Boleh saya tanya sesuatu, kata Arjuna. Kamu tak takut menjalin hubungan dengan seseorang selepas semua yang kamu alami? Ratna menimbang soalan itu. Saya takut percaya orang yang salah, tapi saya tak takut pada cinta itu sendiri. Saya percaya cinta adalah satu-satunya perkara yang benar-benar berharga dalam hidup ni. Walaupun menyakitkan, terutamanya bila menyakitkan. Sebab bila menyakitkan, itu maknanya ia nyata. Kebijaksanaan ringkas Ratna terus mengejutkan Arjuna. Dalam dunia korporatnya, orang bercakap tentang perkara mudah dengan cara yang rumit. Ratna melakukan sebaliknya. Malam itu, Arjuna menyadari dia telah jatuh cinta. Bukan detik dramatik atau sinematik. Hanya semasa memerhatikan Ratna menidurkan kanak-kanak sambil menyanyikan lagu Nina Bobo dengan suaranya yang lembut. Dia faham hidupnya telah berubah selamanya. Minggu berikutnya, Arjuna membuat keputusan yang mengejutkan semua orang yang mengenalinya. Dia membatalkan jualan rumah itu. Arjuna, awak dah gila, kata rekannya Eko dalam satu mesyuarat. Ini urusan bernilai 50 juta. Saya tahu berapa nilainya. Habis itu kenapa awak tarik diri? Sebab saya putuskan tak nak jual. Tapi awak kata, rumah tu cuma bawa kenangan buruk. Kenangan tu dah berubah. Eko merenungnya seolah dia dah hilang akal. Ini ada kaitan dengan keluarga yang tinggal di sana kan? Arjuna tak menjawab. Tetapi riak wajahnya sudah memadai sebagai jawaban. Arjuna, demi Tuhan, jangan kata awak terlibat secara emosi dengan wanita yang awak tak kenal betul-betul. Saya kenal dia lebih baik daripada sesiapa yang pernah saya kenal sepanjang hidup saya dalam tempoh 2 minggu ni. Gila. Mungkin memang gila, tapi itulah perasaan saya. Petang itu, Arjuna pergi ke rumah untuk memberitahu keputusannya kepada Ratna. Saya batalkan jualan tu, katanya terus terang. Ratna yang sedang menjahit di mesin menghentikan kerjanya. Apa? Rumah ni? Saya takkan jual lagi. Tapi kenapa? Arjuna menarik nafas dalam. Sebab saya jumpa tempat ni masih boleh jadi rumah seperti dulu masa ibu saya tinggal di sini. Ratna menatapnya dalam diam untuk seketika yang lama. Dan apa maksudnya untuk kami? Maksudnya kamu orang boleh tinggal kalau mau, selama mana kamu orang mahu. Arjuna, saya tak tahu nak cakap apa. Kamu tak perlu cakap apa-apa sekarang. Fikirkan dulu. Ratna mengangguk, masih memproses berita itu. Malam itu selepas kanak-kanak tidur, dia dan Arjuna berbual panjang di anjung rumah.
Mereka bercakap tentang impian, ketakutan, tentang bagaimana kadang-kadang hidup membawa kita ke jalan yang tak pernah kita bayangkan. Saya takut, aku Ratna. Takut apa? Takut sedang bermimpi. Takut satu hari bangun dan sadar semua ini hanyalah keputusasaan dari pihak saya. Ini bukan keputusasaan, kata Arjuna. Saya pun rasa benda yang sama, kesinambungan ini serius. Ini bukan hanya simpati pada kamu orang. Arjuna memandangnya tepat. Ini bukan simpati. Saya tak tahu nak namakan apa nih. Saya cuma tahu saya tak pernah rasa macam ni. Mereka bercium buat kali pertama di situ. Di anjung rumah tempat Arjuna dibesarkan, di bawah bintang-bintang yang pernah ditunjukkan ibunya semasa dia kecil. Bulan-bulan berikutnya adalah penemuan tulen. Arjuna belajar erti mempunyai keluarga sebenar. Bukan hanya kewajiban atau tanggung jawab, tetapi kegembiraan yang tulus pulang ke rumah dan disambut oleh orang-orang yang peduli padanya. Rizki mula memanggilnya ayah, secara semula jadi tanpa sesiapa menyarankan. Sinta yang lebih pendiam, ambil masa lebih lama, tetapi akhirnya dia juga terbuka kepadanya. Ratna berkembang seperti bunga yang akhirnya menemui tanah yang sesuai untuk tumbuh. Arjuna mengubah suai rumah itu sepenuhnya, tetapi dengan hati-hati menjaga intipatinya. Dia memodenkan dapur, membaiki bumbung, mengecat dinding, tetapi mengekalkan butiran yang memberi karakter pada tempat itu. Dia membuat bilik untuk setiap kanak-kanak dan mengubah stor lama menjadi bengkel jahit untuk Ratna. Kamu tak perlu lagi menjahit untuk butik tuh, katanya satu pagi. Kamu boleh buat sendiri, buat benda yang kamu suka. Saya suka bekerja Arjuna. Saya tak nak disuap. Saya tak cakap pasal menafkahi kamu. Saya cakap pasal memberi kamu kebebasan untuk buat kerja yang kamu cinta. Dan begitulah, Ratna memulakan usahanya sendiri, menjahit pakaian tempahan untuk wanita-wanita di kawasan itu. Dalam masa yang singkat, dia mempunyai lebih banyak tempahan daripada yang mampu dia uruskan. Pada salah satu hari yang sibuk, mereka menerima kunjungan tak terduga. Arjuna sedang bermain dengan Rizki di halaman apabila mendengar Ratna menjerit dari dalam. Dia bergegas ke rumah dan menemui Ratna berdiri di pintu, merenung seorang lelaki berusia sekitar 40 tahun yang berdiri di hadapan pintu. "Siapa dia?" tanya Arjuna perlahan. "Abang saya, Rudi." Lelaki itu mendekat, jelas tidak selesa. "Ratna, boleh saya masuk? Saya perlukan cakap dengan kau." "Pasal apa?" Suara Ratna tegang. "Pasal keluarga, pasal apa yang jadi?" Arjuna berdiri di sebelah Ratna dalam gestur perlindungan yang halus. "Ini rumah saya," kata Ratna. "Kalau kau nak cakap, di sini sahaja di hadapan dia." Rudi menjeling Arjuna, jelas cuba memahami siapa dia. "Baiklah," kata Ratna. "Akhirnya saya datang nak minta maaf. Maaf atas apa yang kami buat. Pasal kahwin paksa, pasal halau kamu dari rumah. Kami terdesak sebab hutang, tapi itu tak boleh jadikan alasan atas apa yang kami buat." Ratna kekal diam, memproses kata-kata abangnya. "Dan sekarang kau datang ke sini sebab saya dengar kau hidup dengan baik, yang kau dah jumpa seseorang yang cintakan kau, yang kanak-kanak dijaga dengan baik. Dan saya sedar, kami kehilangan orang terbaik dalam keluarga kami sebab keserakahan." "Kau betul," kata Ratna tanpa dendam. "Korang memang kehilangan. Saya tahu saya tak layak minta maaf, tapi saya nak kau tahu saya menyesal setiap hari dan hutang tu dah pun dijelaskan. Lelaki yang nak kahwinkan saya tu, seseorang dah bayar dan dia berundur. Sekarang kami cuba mulakan dari awal dengan cara yang betul." Ratna menjeling Arjuna yang memberi isyarat halus menandakan keputusan ada padanya. "Terima kasih dah datang dan cakap benda ni," katanya akhirnya. "Itu beri makna, tapi saya tak boleh begitu sahaja lupakan apa yang dah berlaku. Saya faham, mungkin satu hari nanti kita boleh cakap lagi, tapi bukan hari ini." Rudi mengangguk, melambai pada kanak-kanak yang memerhati dari tingkap, kemudian pergi. "Kamu okey?" tanya Arjuna selepas abangnya pergi. "Aneh, tapi saya okey. Saya rasa saya dah maafkan mereka sejak lama, cuma tak sedar." "Dan macam mana perasaan kamu sekarang?" "Bebas, betul-betul bebas." Malam itu Arjuna melamar Ratna, bukan sesuatu yang dirancang. Kata-kata itu terkeluar begitu sahaja dari mulutnya semasa mereka membasuh pinggan selepas makan malam. "Kahwin dengan saya?" katanya tiba-tiba. Ratna hampir menjatuhkan pinggan yang sedang dilapnya. "Apa? Kahwin dengan saya? Awak? Saya? Kanak-kanak ni? Kita akan jadi keluarga betul-betul. Saya tahu ini cepat. Saya tahu kamu mungkin fikir ini terburu-buru. Tapi saya tak pernah yakin macam ni pasal apa-apa dalam hidup saya." Ratna meletakkan kain lap di meja dan berpaling menghadapnya. "Awak yakin takkan menyesal bila rasa ni dah reda?" "Ratna, apa yang saya rasa pada kamu bukan hanya perasaan ni.
Macam jumpa belahan jiwa saya, macam akhirnya ada makna berada dalam dunia nih. Dan kanak-kanak nih, mereka dah jadi anak saya dalam hati. Saya nak ambil mereka secara sah, beri mereka nama keluarga saya, jaga mereka selamanya. Ratna mula menangis, tetapi itu air mata kegembiraan. Ya, bisiknya. Ya, saya nak kahwin dengan awak. Majlis perkahwinan itu ringkas tetapi sempurna. Mereka mengadakan akad nikah di halaman rumah, dihiasi bunga-bunga yang Ratna tanam di kebunnya. Rizki menjadi pembawa cincin di atas bantal yang disulam Sinta. Tetamu sedikit, tetapi setiap seorang istimewa. Bettini, jiran tua yang menceritakan tentang rumah ini kepada Ratna, menjadi saksi nikah. Beliau menangis sepanjang upacara, sambil berkata beliau selalu tahu perkara baik berlaku di rumah ini. Selepas akad nikah, Arjuna secara rasmi mengambil Rizki dan Sinta sebagai anak angkat. Apabila juru nikah bertanya sama ada mereka mahu menukar nama keluarga kepada Danial, Sinta menjawab tanpa ragu, "Ya, Pak Juru Nikah, sekarang kami keluarga betul-betul." Kehidupan berumah tangga membawa kegembiraan dan cabaran yang tidak disangka kedua-duanya. Ratna perlu menyesuaikan diri dengan kehidupan yang lebih selesa dari segi keuangan, tetapi sentiasa mengekalkan prinsip kesederhanaan dan kemurahan hatinya. Arjuna belajar bahwa menjadi ayah bukan hanya memberi sokongan keuangan, tetapi hadir dalam detik-detik kecil, membantu kerja rumah, merawat lutut yang terseliuh, membacakan cerita sebelum tidur. Rizki ternyata anak yang sangat penyayang dan ekstrovert. Dia cepat menyesuaikan diri dengan kehidupan baru dan sentiasa melayan Arjuna seolah-olah ayah kandungnya. Sinta yang lebih introvert, ambil masa lebih lama untuk terbuka sepenuhnya. Tetapi apabila dia melakukannya, dia membangunkan hubungan istimewa dengan Arjuna berdasarkan kecintaan bersama pada buku. Ratna mengembangkan perniagaan jahitannya dan menjadi usahawan kecil yang dihormati di kawasan itu. Dia tetap menjaga harga mampu milik dan sentiasa menyisihkan masa untuk kerja percuma bagi keluarga yang memerlukan, mengikut teladan yang dia pelajari dari Ibu Arjuna. Penting untuk membalas budi, katanya. Kami terima peluang kedua, orang lain pun berhak mendapatkannya. Arjuna terkejut mendapati panggilan yang tidak pernah dia tahu dia miliki. Dia mula mengajar kelas matematik tambahan untuk Sinta, kemudian untuk kanak-kanak lain di kejiranan. Dalam masa yang singkat, dia menguruskan kelas tuition tidak formal di rumahnya sendiri. Ibu saya pasti bangga, katanya kepada Ratna. Suatu petang memerhatikan 5 orang kanak-kanak membuat kerja rumah di meja dapur. Beliau pasti sangat bangga. Setuju, jawab Ratna. Tuan menghormati kenangan beliau. Tahun-tahun berlalu membawa kegembiraan kecil dan transformasi besar. Rumah yang asalnya ditakdirkan untuk ditinggalkan menjadi pusat kehidupan dan cinta. Jiran sering datang meminta nasihat, meminjam gula, atau sekadar berbual di anjung. Rizki membesar menjadi anak yang bertanggung jawab dan rajin belajar, sentiasa bersedia membantu orang lain. Sinta membangunkan kecintaan membaca yang membuatnya berimpian menjadi guru. Ratna menjadi usahawan kecil yang berjaya, tetapi tidak pernah kehilangan kesederhanaan yang menjadi ciri-cirinya. Arjuna menemui bahwa kekayaan sejati bukan di akaun banknya, tetapi dalam gelak tawa yang bergema di rumah, dalam makan malam keluarga. Dalam malam-malam dia tertidur memeluk Ratna sambil mendengar langkah kanak-kanak di koridor. Pada satu petang Ahad, 5 tahun selepas perkahwinan, Arjuna sedang mengemas dokumen di pejabat apabila menemui surat yang ditulis Ratna pada hari ulang tahun perkahwinan pertama mereka, tetapi tidak pernah diberikan. Arjuna, kadang-kadang saya terjaga awal pagi dan memerhatikan awak tidur, coba memahami bagaimana hidup membawa saya ke sini. Bagaimana seorang wanita yang melarikan diri dari keluarganya sendiri, putus asa dan tanpa harapan, menemui cinta sejati di sebuah rumah yang nampak terbiar. Awak ubah hidup kami dengan cara yang saya tak pernah terfikir mungkin. Bukan hanya kerana memberi kami keselamatan keuangan, tetapi kerana memberi kami sesuatu yang jauh lebih berharga. Perasaan memiliki tempat, dicintai tanpa syarat. Rizki semalam bertanya, adakah saya ingat bagaimana keadaan sebelum Pak muncul? Saya kata, ya. Saya ingat, tapi rasanya macam kehidupan lain, macam kami orang yang berbeza. Terima kasih kerana nampak melangkaui keadaan kami. Terima kasih kerana memilih untuk tinggal apabila awak boleh pergi. Terima kasih kerana mengubah rumah buruk menjadi rumah yang penuh cinta. Saya cintakan awak lebih dari kata-kata mampu ungkapkan. Ratna. Arjuna membaca surat itu 3 kali dengan sebak. Apabila Ratna pulang dari kerja petang itu, dia sudah menunggu di anjung dengan surat di tangan. Awak jumpa nih, katanya sambil tersenyum. Kenapa tak pernah bagi? Sebab saya fikir saya terlalu sentimental. Awak dah tahu macam mana perasaan saya.
Saya tak tahu macam ni. Dengan kata-kata ini ia sangat indah. Setiap perkataan masih benar. Mereka kekal berpelukan di anjung, memerhatikan matahari terbenam di atas hartanah yang telah menjadi lebih daripada sekadar rumah. Ia telah menjadi simbol bahwa peluang kedua benar-benar wujud. Para penonton yang budiman, jika Anda suka cerita ini, jangan lupa tinggalkan like dan yang paling penting subscribe channel kami. Ini sangat membantu kami yang baru bermula. Sekarang kita teruskan. 8 tahun selepas perkahwinan, apabila Rizky berusia 11 tahun dan Sinta 14, keluarga Daniel menerima tawaran tak terduga. Seorang penerbit televisyen, tempatan mendengar kisah mereka dan mahu membuat dokumentari mengenai peluang kedua dan keluarga tidak konvensional. Saya tak pasti ini idea yang bagus, kata Ratna, semasa makan malam selepas Arjuna menceritakan tentang tawaran itu. Hidup kita bukan persembahan, tapi ia boleh memberi inspirasi pada orang lain. Hujah Sinta yang selalu paling reflektif, menunjukkan bahwa tidak semua cerita berakhir buruk. Macam mana pandangan kamu orang? Tanya Arjuna kepada Rizky. Saya rasa kita boleh bantu keluarga lain yang alami apa yang kami alami, kata budak lelaki itu, mengejutkan semua orang dengan kedewasaannya. Selepas banyak perbincangan, mereka memutuskan untuk menerima dengan syarat mereka mempunyai kawalan penuh ke atas kandungan akhir dokumentari itu. Satu rumah, satu keluarga, ditayangkan 6 bulan kemudian dan memberi impak jauh lebih besar daripada yang mereka sangka. Ratusan orang menulis surat menceritakan kisah kesusahan dan kejayaan mereka sendiri. Satu surat menarik perhatian Ratna daripada seorang gadis 18 tahun yang hamil dan dihalau keluar dari rumah oleh keluarganya kerana menolak kahwin dengan lelaki yang lebih tua. Bolehkah kita bantu dia? Cadang Ratna. Macam mana kalau dia tinggal di sini sementara sampai dia stabil? Arjuna memandang Ratna dengan kagum. Walaupun selepas bertahun-tahun hidup selamat dan stabil, dia tetap memikirkan untuk membantu orang lain dahulu. Awak yakin ini tanggung jawab besar? Saya yakin. Bukankah keluarga kita bermula dengan seseorang menawarkan perlindungan kepada yang memerlukan? Dan begitulah Dewi, 18 tahun dan hamil 6 bulan, berpindah ke bilik tetamu yang telah mereka sediakan, khas untuk situasi seperti ini. Rumah itu sekali lagi dipenuhi tenaga baru, cabaran baru, kegembiraan baru. Dewi melahirkan seorang perempuan, Lestari, dan tinggal di rumah itu selama 2 tahun sambil menamatkan pengajian dan membina kerjaya. Apabila akhirnya dia berpindah ke rumahnya sendiri, dia meninggalkan sebuah keluarga besar yang akan menyokongnya selamanya. Rumah kita ada panggilan, kata Arjuna kepada Ratna satu malam selepas Dewi berpindah, menarik orang-orang yang perlukan permulaan baru. Sama macam yang Ibu Tuan buat, jawab Ratna. Tradisi itu diteruskan dan memang berterusan. Pada tahun-tahun berikutnya, rumah keluarga Daniel menempatkan sementara seorang nenek tua yang kehilangan rumah dalam kebakaran. Seorang pemuda yang keluar dari sistem rumah anak yatim. Seorang ibu tunggal yang melarikan diri dari hubungan yang kasar. Setiap orang yang singgah di situ meninggalkan jejaknya dan membawa bersama keyakinan bahwa ada orang baik di dunia. Rizky lulus sekolah menengah dengan keputusan terbaik di kelasnya dan mendapat beasiswa untuk belajar kejuruteraan. Dalam ucapan graduasinya, dia bercakap tentang keluarga pilihan dan bagaimana cinta boleh mengubah segalanya. Sinta lulus sebagai guru dan kembali mengajar di sekolah kerajaan di kampung tempat dia pernah belajar. Dia mengkhusus dalam kanak-kanak yang ada masalah pembelajaran, sentiasa mengingati bagaimana Arjuna dengan sabar mengajarinya matematik di dapur rumah. Ratna menjadi usahawan kecil yang berjaya, tetapi tidak pernah hilang kesederhanaan yang menjadi ciri khasnya. Dia mencipta program pinjaman modal usaha kecil untuk wanita yang mahu memulakan perniagaan sendiri, sentiasa menawarkan lebih daripada wang, mentoring, sokongan emosi, dan keyakinan bahwa mereka tidak sendirian. Arjuna terinspirasi oleh kerja istrinya dan menubuhkan sebuah yayasan yang menawarkan tempat tinggal sementara untuk keluarga rentan. Dia membeli beberapa hartanah di kawasan itu dan mengubahnya menjadi rumah peralihan, sentiasa mengikut model yang mereka kembangkan di rumah itu. Bukan hanya tempat berlindung, tetapi sokongan menyeluruh agar orang boleh membina semula hidup mereka. Pada ulang tahun perkahwinan ke-10, mereka memperbaharui ikrar di anjung yang sama tempat mereka mula-mula berciuman. Kali ini ada lebih ramai tetamu, ramai orang yang hidup mereka telah mereka sentuh selama bertahun-tahun. Batini, kini berusia 80 munan, kembali menjadi saksi. Dalam ucapannya beliau berkata, "Saya selalu tahu rumah ni istimewa. Ibu Arjuna buat keajaiban di sini, dan sekarang dia dan Ratna menyambungkannya. Bukan keajaiban supernatural, tapi keajaiban hati manusia."
Rizky, kini 16 tahun dan hampir setinggi Arjuna, memberikan ucapan yang menyentuh hati semua orang. Dulu masa saya kecil, saya tak faham kenapa sesetengah anak ada ibu bapa kandung dan yang lain macam saya dan Sinta ada ibu bapa hati. Sekarang saya faham, tak kira bagaimana keluarga terbentuk, yang penting adalah cinta yang ada di dalamnya. Arjuna mungkin bukan lahirkan saya, tapi beliau membesarkan saya. Ratna mungkin bukan kandungkan saya, tapi beliau beri saya kehidupan. Keluarga ni ajar saya cinta bukan pasal DNA, tapi pasal pilihan dan saya pilih kamu orang setiap hari. Malam itu selepas semua tetamu pulang, Arjuna dan Ratna bersendirian di anjung seperti yang mereka lakukan setiap malam selama 10 tahun. Ada penyesalan? Tanya Ratna bergurau. Hanya satu, jawab Arjuna. Apa? Sepatutnya saya kembali ke rumah ni jauh lebih awal. Mungkin awak belum bersedia masa tu. Mungkin awak perlu lalui semua yang awak lalui untuk bersedia jumpa kami. Mungkin kadang-kadang saya fikir ibu saya tahu yang satu hari nanti awak akan kembali, yang awak akan jumpa keluarga awak di sini. Beliau tahu, kata Ratna dengan yakin. Ibu sentiasa tahu benda macam tu. Mereka terdiam, mendengar suara-suara malam di kawasan kampung. Dari dalam rumah, terdengar bunyi-bunyian yang biasa. Rizky sibuk dengan projek-projeknya di bilik. Sinta membaca hingga lewat. Jam dapur berdetak menandakan waktu. Ratna, ya? Terima kasih. Untuk apa? Kerana ajar saya rumah bukan sekadar tempat. Rumah adalah orang yang kita cintai. Untuk beri saya keluarga. Untuk jadikan rumah ni tempat di mana keajaiban berlaku. Keajaiban sentiasa ada di sini, kata Ratna. Awak hanya perlu pulang untuk menemuinya. Dan begitulah, di anjung rumah tempat segalanya bermula, dikelilingi cinta dari keluarga pilihan mereka, Arjuna dan Ratna, terus menulis kisah mereka. Sebuah kisah yang membuktikan, kadang-kadang permulaan terbaik lahir dari pengakhiran yang paling tak terduga, dan rumah yang kosong boleh menjadi rumah yang paling penuh cinta di dunia. Hartanah yang hampir dijual Arjuna menjadi pusat tradisi keluarga baru. Setiap tahun pada hari mereka bertemu, mereka mengadakan sambutan untuk meraihkan bukan sahaja cinta mereka, tetapi idea bahwa peluang kedua benar-benar wujud untuk sesiapa yang berani merangkul perkara tak terduga. Kanak-kanak membesar mengetahui bahwa mereka dicintai tanpa syarat. Bukan walaupun sejarah mereka, tetapi kerana sejarah itu. Mereka belajar bahwa keluarga bukan pasal kesempurnaan, tetapi kehadiran. Bukan pasal memiliki segalanya, tetapi memberi segalanya. Dan Arjuna yang suatu hari fikir kekayaan diukur dengan wang, mendapati orang paling kaya di dunia adalah orang yang ada keluarga yang mencintainya, rumah penuh gelak tawa, dan keyakinan bahwa apapun yang berlaku, dia takkan sendirian lagi. Kisah cinta antara Arjuna dan Ratna menjadi legenda di pekan itu. Tetapi bagi mereka, ia sentiasa hanya kehidupan yang mereka pilih untuk dibina bersama, satu hari pada satu masa, dengan banyak cinta, kesabaran, dan keyakinan yang tidak berbelah bahagi, bahwa keajaiban terbaik adalah yang kita cipta dengan tangan dan hati kita sendiri. Tahun-tahun berlalu dan tradisi membantu keluarga dalam kesusahan semakin kuat. Rumah keluarga Daniel menjadi terkenal di seluruh kawasan sebagai pelabuhan selamat. Tempat di mana orang yang putus asa boleh mencari bukan sahaja perlindungan, tetapi harapan. Ratna mengembangkan program khusus untuk wanita yang mengalami situasi serupa dengannya. Dia menawarkan bukan sahaja tempat tinggal sementara, tetapi kursus latihan profesional, sokongan psikologi, dan terutamanya bukti hidup bahwa membina semula hidup sepenuhnya adalah mungkin. Setiap wanita yang singgah di sini meninggalkan secebis kisah kita, kata Ratna dalam mesyuarat mingguan yang dianjurkannya, dan meninggalkan secebis kisah mereka. Begitulah kami mencipta jaringan wanita kuat yang saling menyokong. Arjuna di sisinya memperluaskan kerjanya dengan anak muda. Dia mencipta program mentoring perniagaan untuk pemuda yang keluar dari sistem rumah anak yatim atau berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Dia mengajar bahwa kejayaan tidak diukur hanya dengan wang, tetapi dengan impak positif pada kehidupan orang lain. Rizky lulus sebagai jurutera dan kembali bekerja di syarikat ayahnya, tetapi dengan misi khas membangunkan proyek perumahan rakyat yang mengikut model rumah peralihan yang dicipta keluarga itu. Proyek pertamanya adalah kompleks perumahan yang merangkumi ruang komuniti, kebun kolektif, dan pusat latihan profesional. Saya nak setiap keluarga yang tinggal di sini ada peluang yang sama macam yang kami dapat, katanya dalam pembentangan proyeknya. Tempat yang bukan hanya perlindungan, tetapi titik mula untuk kehidupan yang lebih baik. Sinta menjadi pendidik yang diiktiraf, mengkhusus dalam pedagogi inklusif.
Dia membangunkan kaedah pengajaran khas untuk kanak-kanak yang mengalami trauma keluarga, sentiasa mengingati pengalamannya sendiri menemui pelarian dan pertumbuhan dalam buku. Pada ulang tahun perkahwinan ke-15, sambutan Arjuna dan Ratna berbeza. Daripada majelis intim, mereka mengadakan perhimpunan besar dengan semua keluarga yang telah mereka bantu selama bertahun-tahun. Dewi, wanita muda pertama yang mereka tampung, kini menjadi juru rawat dan membawa anaknya Lestari, seorang gadis pintar berusia 13 tahun. Butini, nenek tua yang kehilangan rumah dalam kebakaran, kini menjadi nenek angkat beberapa kanak-kanak di kejiranan. Joko, pemuda yang keluar dari sistem rumah anak yatim, kini mengetuai yayasan sosial untuk remaja berisiko. Lihatlah apa yang kita capai bersama, kata Ratna sebab memandang halaman yang penuh dengan orang yang hidupnya terjalin melalui rumah itu. Ibu saya pasti sangat bangga, gumam Arjuna mengingati wanita sederhana yang menanam benih pertama kemurahan hati di tempat itu. Semasa sambutan itu, satu kejutan menyentuh hati semua orang. Rudi, abang Ratna yang muncul bertahun-tahun lalu meminta maaf, datang bersama keluarganya. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, mereka perlahan-lahan membina semula hubungan mereka, dan dia menjadi pembela hak wanita dalam situasi keganasan rumah tangga di bandarnya sendiri. Ratna ajar saya bahwa memaafkan bukan bermakna melupakan. Ia bermakna memilih untuk tidak membiarkan masa lalu menentukan masa hadapan, katanya dalam ucapan ringkas. Dia juga selamatkan saya dengan caranya sendiri. Ratna memeluk abangnya dengan sebak. Perlu bertahun-tahun untuk mencapai hubungan yang sihat semula. Tetapi ketekunan dan cinta tanpa syarat yang dia pelajari dari Arjuna membuatkan ia mungkin. Apabila malam tiba dan tetamu pulang, keluarga berkumpul di anjung seperti yang selalu mereka lakukan. Rizky dan Sinta kini dewasa, tetapi masih tinggal di rumah sambil membina kerjaya, menyertai ibu bapa mereka untuk ritual malam berbual tentang hari itu. Bolehkah saya ajukan soalan yang selalu saya nak tanya, kata Sinta. Tentu, jawab Arjuna. Adakah ayah benar-benar tak tahu dah jatuh cinta pada ibu sejak hari pertama? Sebab bagi kami ia nampak jelas sangat. Arjuna dan Ratna berpandangan dan ketawa. Jelas sangat? Tanya Arjuna. Ayah datang ke sini setiap hari dengan alasan yang lemah, kata Rizky. Saya nak tengok rumah. Saya nak tengok kamu orang oke. Saya bawa beberapa barang. Tak ada siapa percaya cerita tu, kata Sinta menyambung. Dan ibu jadi sangat gugup kalau tahu ayah nak datang. Saya tak buat macam tu, protes Ratna tersipu. Ya, ibu buat, kata kedua-dua anak serentak sambil ketawa. Baiklah, mungkin sikit, aku Ratna. Tapi itu cinta pada pandangan pertama, sekurang-kurangnya dari pihak saya. Dari pihak saya juga, kata Arjuna. Saya hanya perlukan masa untuk terima apa yang saya rasa. Dan kami tanya Rizky, bila kamu orang putuskan nak jadi ibu bapa kami selamanya? Arjuna memikirkan soalan itu. Sejak hari pertama, katanya akhirnya. Sejak saya lihat kamu orang bermain di halaman dengan mainan terpakai itu, kamu orang dah curi hati saya, cuma saya belum sedar. Bagi saya ia adalah bila Rizky mula panggil ayah. Pak, kata Ratna. Saya nampak wajah ayah masa tu dan saya tahu ayah dah jatuh cinta pada kami bertiga serentak. Betul, aku Arjuna. Hari itu saya sedar saya tak nak hidup tanpa kamu orang lagi. Mereka diam seketika, masing-masing tenggelam dalam ingatan detik penemuan dan perubahan itu. Apa kamu orang menyesal apa-apa? Tanya Sinta. Menyesal lari dari keluarga kandung? Tak pernah, jawab Ratna. Itu keputusan terbaik yang pernah saya buat dalam hidup. Dan ayah menyesal batalkan jualan rumah tu. Sinta, membatalkan jualan tu adalah keputusan paling bijak yang ayah pernah buat dalam hidup. Rumah ni, keluarga ni, kamu orang adalah harta terbesar ayah. Dan kalau semua ni tak pernah jadi, sambung Rizky yang sentiasa menjadi ahli falsafah keluarga, kalau kamu orang tak pernah jumpa. Arjuna dan Ratna berpandangan. Saya mungkin akan jadi lelaki kaya dan sunyi, kata Arjuna. Punya semua yang boleh dibeli wang, tapi tak punya apa-apa yang benar-benar penting. Dan saya akan jadi wanita berani membesarkan 2 anak sendirian, kata Ratna. Kami akan bertahan, tapi takkan pernah kenal kebahagiaan yang utuh nih. Jadi itu takdir? Tanya Sinta. Saya tak tahu kalau itu takdir, jawab Ratna. Saya fikir itu siri keputusan yang betul. Saya pilih keberanian bila melarikan diri. Arjuna pilih belas kasihan bila biarkan kami tinggal. Kami berdua pilih cinta bila boleh pilih ketakutan. Dan kamu orang pilih kepercayaan bila boleh pilih ketidakpercayaan. Tambah Arjuna memandang Rizky dan Sinta. Kamu orang terima orang asing dalam hidup kamu. Ayah tak pernah jadi orang asing pada kami, kata Rizky.
Sejak hari pertama kami rasa ayah memang milik tempat nih. Perbualan di Anjung itu menjadi salah satu kenangan paling berharga keluarga. Bertahun-tahun kemudian apabila Rizky dan Sinta punya anak sendiri, mereka akan menceritakan kisah ini kepada anak-anak mereka, menjelaskan bahwa kadang-kadang keluarga terbaik adalah yang kita pilih, bukan yang kita lahirkan. Rumah itu kekal menjadi tempat perlindungan bagi orang yang memerlukan. Seiring Arjuna dan Ratna menua, Rizky dan Sinta secara beransur-ansur mengambil tanggung jawab meneruskan tradisi. Mereka menubuhkan yayasan rasmi dengan struktur profesional, tetapi sentiasa menjaga intipati personal dan penuh kasih yang menjadi ciri khas kerja ibu bapa mereka. Ratna pada usia 50 tahun menjadi rujukan serantau dalam kerja dengan wanita rentan. Arjuna pada usia 65 masih menerajui syarikatnya, tetapi mendedikasikan sebahagian besar masanya untuk kerja sosial dan mentoring usahawan muda. Pada ulang tahun perkawinan ke-20, mereka membuat perjalanan khas. Mereka kembali ke pekan tempat Ratna dilahirkan, bukan untuk berdamai dengan masa lalu, tetapi untuk membantu wanita lain yang mengalami situasi serupa dengannya. "Saya ada di sini," kata Ratna sambil berjalan di jalan-jalan zaman kanak-kanaknya. "Rasanya macam kehidupan lain." "Memang kehidupan lain," jawab Arjuna. "Kamu adalah orang yang berbeza sangat dari wanita yang lari dari sini 20 tahun lepas. Kita semua orang yang berbeza." Mereka melawat rumah tempat Ratna dibesarkan dan bertemu keluarga yang kini tinggal di situ. Ia adalah seorang ibu muda tunggal dengan 3 anak yang berjuang untuk terus hidup dengan pekerjaan sambilan. "Boleh saya bantu?" tawar Ratna memperkenalkan diri. Perbualan yang menyusul mengubah hidup keluarga itu. Dalam beberapa minggu, ibu muda itu menyertai program latihan Ratna dan anak-anaknya mendapat beasiswa di sekolah yang dikendalikan Sinta. "Awak sedar awak buat perkara yang sama macam yang awak buat pada kami 20 tahun lepas?" komen Arjuna dalam perjalanan pulang. "Apa?" "Tawarkan lebih dari bantuan kebendaan, tawarkan harapan." "Saya belajar dari awak," senyum Ratna. "Awak ajar saya bahwa bantu orang bukan beri uang tapi percaya pada mereka. Sebenarnya awak yang ajar saya benda tu." Sejak hari pertama kembali ke rumah, mereka mendapat kejutan. Rizky menganjurkan majelis kejutan bersama semua keluarga yang telah mereka bantu selama bertahun-tahun. Halaman dihiasi gambar-gambar yang mendokumentasikan 2 dekad cinta dan solidariti. "Kami nak tunjuk impak yang kamu orang beri pada hidup begitu ramai orang," jelas Rizky. "Saya tak tahu sama ada kamu orang sedar berapa banyak nyawa yang dah kamu orang sentuh." Ia mengagumkan. Ada lebih 100 orang di majelis itu, masing-masing dengan kisah kejayaan yang bersambung, entah bagaimana dengan rumah dan keluarga itu. Kanak-kanak yang sudah besar, anak muda yang berjaya, wanita yang membina semula hidup mereka, keluarga yang menemui kestabilan. "Inilah warisan sejati yang kamu orang bina," kata Sinta dalam ucapannya. "Bukan rumah atau syarikat. Ini adalah kehidupan yang diubah, impian yang menjadi kenyataan, masa hadapan yang wujud kerana kamu orang percaya pada orang apabila mereka paling memerlukan." Ratna tidak dapat menahan air mata. "Kami hanya buat apa yang akan dibuat oleh sesiapa sahaja," katanya. "Tak ibu," balas Sinta lembut. "Kamu orang buat apa yang sepatutnya dibuat oleh sesiapa sahaja, tapi sedikit yang melakukannya. Kamu orang buka hati dan rumah untuk orang asing. Kamu orang pertaruhkan kebahagiaan sendiri untuk beri peluang pada kebahagiaan orang lain." Malam itu, selepas semua orang pulang, Arjuna dan Ratna bersendirian di Anjung buat kali pertama dalam beberapa bulan. Majlis itu indah, tetapi mereka selalu menghargai detik sunyi bersama. "Kalau saya kenal awak masa umur 20 tahun, agak-agak apa akan jadi antara kita?" tanya Ratna tiba-tiba. "Tah," jawab Arjuna jujur. "Pada umur 20 tahun saya terlalu gairah nak maju, terlalu fokus cari wang, saya takkan tahu nak kenali nilai awak, dan saya terlalu naif, terlalu bergantung pada pendapat keluarga. Saya takkan ada keberanian berjuang untuk apa yang saya nak. Jadi kita jumpa pada saat yang tepat. Tepat pada saat yang tepat. Pada pendapat awak, kita masih akan bahagia kalau tak ada semua misi bantu orang ni?" Ratna memikirkan soalan itu. "Saya rasa ya, tapi ia akan jadi kebahagiaan yang lebih kecil, lebih mementingkan diri sendiri. Apa yang beri makna pada hidup kita adalah menemui bahwa cinta sejati adalah cinta yang melimpah yang tak boleh hanya ditampung dalam rumah." "Ibu saya selalu sebut satu ayat yang baru sekarang saya betul-betul faham," kata Arjuna. "Kebahagiaan yang dikongsi adalah kebahagiaan yang berganda." "Ibu awak bijaksana." "Beliau memang bijaksana dan beliau pilih tempat yang betul untuk tanam benih kemurahan hati. Rumah ni sentiasa istimewa." "Tak, Arjuna,
Jawab Ratna. Rumah ini jadi istimewa, sebab orang yang tinggal di dalamnya. Pertama ibu awak, lepas tu kita. Keajaiban bukan pada dinding-dindingnya, tapi pada cinta yang dipupuk di dalamnya. Mereka kekal berpelukan, memandang bintang-bintang yang bersinar di atas hartanah yang telah menjadi lebih dari sekadar rumah. Ia telah menjadi simbol bahwa keajaiban berlaku apabila orang memilih mencintai daripada takut, memberi daripada menimbun, merangkul daripada mengecualikan. Ratna, ya? Kalau kamu boleh kembali ke masa lalu dan ubah apa-apa dari kisah kita, apa yang akan kamu ubah? Ratna tak teragak-agak. Tak ada. Langsung tak ada. Setiap kesulitan, setiap air mata, setiap detik ketidakpastian membawa kita ke sini. Ubah apa-apa kita berisiko tak punya persis kehidupan nih, persis keluarga nih, persis kebahagiaan nih. Termasuk bahagian buruknya, kahwin paksa, pelarian, ketakutan, terutamanya bahagian buruknya. Itulah yang ajar saya menghargai bahagian baiknya. Itulah yang buat saya cukup kuat untuk bina kehidupan ni bersama awak. Arjuna mencium lembut dahi Ratna. Saya cintakan awak. Saya pun cintakan awak. Dan saya cintakan kehidupan yang kita bina bersama. Dan begitulah, di anjung rumah tempat segalanya bermula, dua hati yang bertemu apabila paling memerlukan, terus menulis kisah cinta mereka. Sebuah kisah yang membuktikan bahwa tidak kira betapa sukarnya permulaan, sentiasa mungkin mencipta pengakhiran bahagia apabila ada cinta, keberanian, dan keyakinan pada kuasa transformatif kemurahan hati manusia. Malam semakin larut, tetapi mereka tetap di situ berpelukan, mendengar bunyi-bunyian biasa rumah mereka yang penuh kehidupan dan cerita. Di dalam mereka boleh mendengar Rizky sibuk dengan projek-projeknya. Sinta menyiapkan pelajaran untuk esok hari dan degupan lembut jam dapur, menandakan saat-saat berharga kehidupan yang dijalani dengan tujuan dan cinta. Pada saat itu, Arjuna tahu dengan keyakinan mutlak bahwa dia adalah orang paling kaya di dunia, bukan kerana akaun banknya, tetapi kerana warisan sejati yang telah dia bina, keluarga yang bersatu, rumah penuh cinta, dan keyakinan bahwa apapun yang berlaku, dia tidak akan sendirian lagi. Dan Ratna memandang lelaki yang telah mengubah pelariannya yang putus asa menjadi perjalanan cinta dan tujuan, tahu bahwa dia telah membuat semua keputusan yang betul. Setiap pilihan berani, setiap detik kepercayaan, setiap tindakan keyakinan telah membawanya tepat ke tempat yang sepatutnya. Dalam pelukan cinta sejatinya, dikelilingi keluarga yang dia pilih untuk dibina di sebuah rumah, di mana keajaiban berlaku setiap hari melalui tindakan sederhana mencintai tanpa syarat. Para penonton yang budiman, jika Anda suka cerita ini, jangan lupa tinggalkan like dan yang paling penting subscribe channel kami. Ini sangat membantu kami yang baru bermula. Sekarang kita teruskan. Apa pendapat Anda tentang cerita ini dan dari mana Anda menontonnya? Jika ada sesuatu yang Anda mahu kongsikan dengan kami, tinggalkan di ruangan komen dengan kata-kata yang ikhlas. Pada pendapat Anda, adakah Arjuna dan Ratna membuat keputusan yang betul? Kami gembira membaca pendapat Anda. Terima kasih banyak atas kesudian Anda. Jangan lupa tinggalkan like dan yang paling penting subscribe channel kami agar tidak terlepas cerita-cerita menarik yang lain.